Hi, Assalamualaikum and good afternoon to all students. Tadi cikgu cakap sorang-sorang je tadi. Baiklah Sanjay beritahu cikgu off mic. Okay. Baik. Sementara tunggu rakan-rakan yang lain masuk, cikgu yakin ada lagi yang sedang tengah masuk. Isi dulu kehadiran. Ya, isi dulu kehadiran. Macam semalam ada yang tak hadir, 2 orang yang tak hadir. Okey, 2 orang yang tak hadir tu kalau tak salah cikgu Alia dengan Batrisha. Okey, cikgu nak kalau dia tak ada dalam Google Meet sekarang, kawan-kawan tu, okey, awak sebagai classmate, tolong tanya kenapa tak hadir. Mesej personal pada cikgu sebab tidak hadir. Okey, cikgu cuma nak tahu sebab apa sahaja. Bukannya cikgu nak paksa ke apa, cikgu sebab cikgu tahu ada masing-masing ada kekangan masing-masing. Okey, baik. Jadi kita boleh mula dah kelas kita sekarang. Cikgu tak nak lengahkan lagi masa. Okey, cikgu harap awak dah isi ya kehadiran. Kalau belum isi lagi, awak masih ada masa untuk isi kehadiran lagi lagi. Okey. Sekejap, cikgu akan share daripada cikgu punya tab ya. Sekarang awak boleh dengar cikgu dengan jelas? Boleh cikgu. Okey, baik, terima kasih. Okey, cikgu ucapkan tahniah, terima kasih kepada yang dah hantar task yang cikgu bagi. Okey, yang cikgu bagi 2 hari sudah, hari Isnin, cikgu dah bagi ke awak task, ada 2 task awak kena selesaikan. Okey, yang pertama cikgu minta awak cari tentang impact of using credit cards for online purchasing, purchase online. Okay, banyak yang dah share dengan cikgu. Okay, tapi tak semua lagi. Cikgu tengok tadi, last cikgu tengok 12-20 tadi, masih ada yang belum submit dalam channel. Okay, siapa yang belum submit, pastikan submit. Itu untuk cikgu rekod untuk awak punya, awak hantar latihan awak. Okay, ada yang buat betul, ada yang tak berapa nak tepat awak punya jawapan tu. Okay, sebab awak kena faham dalam apa yang cikgu minta, task yang sebelum ni yang cikgu minta ialah impact of using credit card in purchase online. Okay, purchase goods online. Okay, so awak kena hanya refer kepada online purchasing. Okay, sekarang kita hanya refer pada online purchasing. Okay, sekarang ni memang kita banyak menggunakan online. Okay, awak sendiri pernah guna online melalui sama ada awak guna Lazada ke ataupun Shopee ataupun banyak lagi mana platform yang lain untuk awak buat pembelian kan. Awak buat transaction. Okay, tapi cara nak bayar ada banyak cara. Sama ada nak buat online banking ataupun awak nak boleh menggunakan debit card or credit cards. Okay, in previous class I have explained about the difference between debit card and credit cards. Okay. Okay, masih ada yang masuk. Alright. So, jawapan yang tepat untuk apa yang cikgu bagi task sebelum ni untuk impact of using credit card in online purchase is kita nak tengok on the negative effect. Bila sebut impact, hari tu memang ada yang tanya cikgu nak yang positif ke negatif. Actually cikgu nak awak fikirkan. Alright, memang ada on positive side, awak dah list banyak yang positif yang tentang using credit cards. Okay, untuk purchase online, okay, apa dia on the positive one. Okay, on the positive is we can buy the goods now and pay later. Dalam bahasa yang mudahnya lah, yang itulah. Maksudnya kita boleh beli sekarang dan bayar kemudian by using credit cards. Maksudnya kita tak ada duit sekarang, we don't have enough money. However, we still can purchase that goods. Okay, masih lagi boleh beli barang tersebut walaupun kita tak cukup duit. Macam mana caranya is by using credit card. Itu untuk the positive side. Okay, it is easy, ada yang cakap easy.
convenience to use credit cards. However, okay, on the negative sides, apa dia? Banyak yang bagi yang betul. Okay, banyak yang bagi yang betul. On the negative side-nya, tend to overspend. Okay, sebab kita, okay, bila kita guna credit cards, okay, kalau kita tak kawal, we not control and we do not have the personal budget yang kita dah belajar in previous class, the personal budget, we are tend to overspend. Terlebih untuk membelanjakan. Okay, terlebih belanja. Okay, so itu adalah on the negative of using credit cards in purchase goods online. Okay, itu untuk jawapan untuk task yang cikgu dah bagi dekat awak. Okay, dan kebanyakan yang awak cari, awak bagi jawapan is actually apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, the learning standard for today is to investigate and describe the advantage and disadvantage. Okay, advantage and disadvantage of credit cards and how to use it wisely. Okay, actually awak dah go through dah. Maksudnya jawapan yang awak bagi tu is actually apa yang kita nak belajar hari ini. Okay, advantage and disadvantage of credit cards and how, kita akan tengok nanti how to use it wisely. Okay, alright. You can refer to your textbook, okay, because apa yang cikgu share ini adalah notes daripada textbook. Alright. And awak sambil-sambil awak perlu take notes. Okay, awak perlu take note because ada some apa yang cikgu sebut tu tak ada dalam textbook. It is your general knowledge yang awak perlu tahu. Okay, alright. So, kita akan go through what is the advantage and disadvantage of credit cards. Okay, so kita tengok yang advantage dulu. Ini actually apa yang awak dah bagi jawapan dalam channel. Okay, dalam channel tu banyak yang bagi jawapan macam ni. Okay, yang pertama, the advantage is credit card holder can enjoy reward system in the form of cash rebate or point redemption. Okay, banyak yang bagi jawapan yang ni. Okay, means that bila kita sebagai card holder, credit card holder, bila kita make transaction by using credit cards and we pay in the time, the stipulated time, okay, we can get the cash rebate. Or okay, kita boleh juga dapat point redemption. Okay, dapat point, dapat rewards. Okay, dapat reward point. Point tu yang akan boleh diguna untuk kita redeem nanti. Okay, bila kita kumpul, kita boleh redeem and at the future. Okay, macam kita ada members dengan Petronas kan, ada Mesra, kad Mesra tu bila kita isi minyak apa semua, okay, dekat kad Mesra tu, okay, kita akan dapat point. Dan bila kita kumpul point, kita boleh redeem. Redeem sama ada, tengok pada bank lah. Ada yang boleh redeem untuk dapatkan, for example, phone ataupun watch, okay, dan sebagainya. Okay, itu adalah untuk first advantage. Okay, dapat cash rebates and point redemption. Okay, then does not requires us to carry a lot of cash. Okay, not practical kalau awak nak beli sesuatu barang yang harganya more than 1,000, 2,000 for example, not practical to bring cash. Kenapa? Why? Kenapa? Not practical. Kenapa cikgu kata not practical? Because, okay, because bila kita bawa cash yang banyak, okay, kita bawa cash yang banyak agak bahaya kan? Okay, so apa alternatif yang kita boleh buat, sama ada kita boleh guna debit card or credit card. Okay, maksudnya kita buat card sahaja untuk buat payment. Okay, so bila kita ada credit card, kita tak perlu nak bawa cash yang banyak. Alright, and then easy and efficient payment method. Senang saja. Okay, kita swipe ataupun kita masukkan, dia ada akan admission kat situ. Bila kita nak buat payment, kita masukkan sahaja nombor PIN. Okay, masukkan nombor PIN and then boleh terus buat payment. Alright, dan satu lagi convenient of buying goods and service online. Okay, selain daripada tu, okay, dia lebih convenient untuk kita beli secara online. Okay, itu advantage of using credit cards. Maksudnya kita tak perlu
nak bayar menggunakan cash yang banyak, just guna credit cards. Okay. However, ada disadvantage. Ada disadvantage untuk kita guna credit cards. Kalau kita tak tahu how to use it wisely. Okay. Apa disadvantage-nya? Okay. Incur charges such as ada annual fee, kemudian ada finance charge. Finance charge also known as interest, and then ada cash advance interest. Kalau kita menggunakan credit cards untuk keluarkan cash, okay, kita tak ada duit tu kan? Kita tak ada. Bila kita guna credit card, kita keluarkan cash, kita akan kena cash advance interest. Okay, credit cards bukan sahaja boleh kita guna untuk make transaction, untuk buat payment, untuk beli barang. It also can use to withdraw money. Okay, maksudnya kita pinjam duit daripada bank lah. However, kalau kita dah keluarkan cash based using credit cards, akan ada lagi interest, cash advance interest. Okay, and then ada lagi late payment charges. Okay, nanti kita akan tengok macam mana nak kira interest, macam mana nak kira late payment charges. Okay, right. So apa disadvantage dia? Akan ada, kalau katakan kita make transaction 1,000, amount yang kita akan pay back to the bank is not 1,000, more than 1,000. Okay, alright. Next, ini yang kita dah bincang tadi, overspending. One of the disadvantage of using credit card is tend to make overspending. Okay, kalau kita tak tahu nak buat personal budget, kita akan overspend. Okay, menggunakan credit card. Kenapa kita akan overspending? Because credit card ada limit dia. Credit card, for example, hari tu cikgu explain, contoh limit 6,000. You can use credit card up to 6,000. Tapi adakah awak betul-betul ada 6,000 tu? No kan? Tak ada. Okay, tak cukup sampai 6,000 tu. Tapi kalau kita dah use sampai the limit, so dia akan burden. Okay, akan burden kita untuk payback. Alright. Dan satu lagi, some store do not accept payment, credit payment. Ada juga shops, ada juga kedai yang tak terima credit card payment ni lah. Okay, so kena tengok juga sama ada dia terima, kedai tu terima ataupun tak terima. So awak boleh tengok bila awak pergi Giant ke Tesco atau mana-mana lah, okay, dekat tempat nak bayar tu akan ada logo-logo untuk Visa, Mastercard dan sebagainya. Kalau ada keluar Mastercard tu instead dia akan terima credit cards lah. Okay, tengok. Awak pergi mana-mana, tapi sekarang ni tak digalakkan lah, tak digalakkan untuk awak keluar. Okay. Okay. Itu adalah advantage and disadvantage yang awak dah pun go through sendiri. Okay. Okay, now kita akan tengok eligibility to apply credit cards. Adakah semua orang boleh apply credit card? Adakah semua orang boleh ada credit card? So, adakah awak boleh? Awak boleh tak ada credit card sekarang ni? Tak boleh. Boleh. Sebab apa, Nawal? Bawah 21 tahun. Ya, awak belum cukup umur lagi yang ni. Okay. Okay, Sat. Okay. This one, 20 years old and above. Syarat yang pertama, umur mestilah 21 years old and above. So awak tak layak lagi untuk ada credit cards. Okay, tapi kenapa kena belajar sekarang? Because awak nanti akan jadi juga 21 tahun kan. Nanti awak akan melalui fasa di mana awak boleh apply credit cards. Okay, the second conditions, okay, selain daripada umur, the minimum income 24,000 per annum. Jumlah setahun tu income dia 24,000. Maksudnya sebulan minimum berapa dia punya salary ataupun income. Yang dia layak untuk ada credit cards. 24,000 untuk setahun. Kalau sebulan income dia mesti 2,000. Yes, 2,000. Minimum, ya, minimum. Tapi walaupun dekat sini dia kata minimum income of 24,000 per annum, tapi dia mesti ada juga meet other requirements by the bank. Ada lagi requirements lain
conditions yang lain. Tak semestinya ada 2,000 sebulan, income 2,000 sebulan dah boleh kredit ada card. Tak. Sebab bank akan tengok dulu sama ada dia ada hutang yang lain ataupun tak. Mungkin dia ada buat car loans ke, housing loans ke. So dia punya income tu dah berkurang. Okay. So bank akan tengok lah layak ke tak layak untuk ada credit card. Itu ada requires yang bank lah. Okay, dan satu lagi requires, okay, this one requires salary slip or supporting documents. Okay, untuk apply credit card kena ada slip gaji. Okay, salary slip dan ataupun other documents. Mungkin siapa yang bekerja sendiri, okay, siapa yang bekerja sendiri dia tak ada salary slip. So dia boleh bagi supporting document, for example bank statement atau untuk setiap 3 bulan dan sebagainya lah, yang mana yang bank akan bagi tahu apa dokumen-dokumen yang dia perlu attach untuk apply credit cards. Okay, ini ada 3 syarat utama. 3 conditions that you are eligible to apply credit cards. Okay, sekarang ni awak belum layak lagi. Okay, alright. Bila dah ada credit cards, when you have credit cards, obligation ni, tanggungjawab awak apa dia sebagai credit card user. Yang pertama sekali, do not give credit card details to strangers. Sebab tu cikgu pesan dekat awak boleh tengok contoh credit card parents tapi jangan disclose the number. Dekat credit cards tu ada number, depan card tu ada kalau tak salah cikgu 12 digits number. Ada 12 digits number kat situ, jangan disclose. Dan at the back of your parents credit card pun ada 3 number lagi. Itu jangan sekali-kali bagi tahu kat orang lah. Okay, tak boleh, bahaya. Kalau tidak orang akan misuse your credit card. Okay. Next, remember the PIN number, okay, and do not record the PIN number on the back of the cards. Okay, kadang-kadang ni kalau awak cuba ingatkanlah parents, jangan tulis number PIN dekat belakang credit card. Okay, number PIN berapa digit? 6 digits. Okay, PIN number 6 digits. Yang tu yang kita kena ingat. Okay, dan paling bahaya jangan buat PIN number tu based on your birthday, birth date. Okay, contoh awak buat apa? 050102, itu adalah tarikh lahir awak. So senang-senang orang boleh guna awak punya credit card kalau awak guna tarikh lahir. So gunakan number-number lain yang awak boleh ingat. Okay, dan jangan record number tu. Ingat sendiri sudah. Okay, ingat nombor yang senang nak ingat lah. Okay, combination of apa-apa number yang awak boleh ingat. Okay, dan seterusnya check the transaction in the credit card statement received at the end of the month. Cikgu dah tunjuk contoh statement. Okay, dan statement tu akan dapat setiap bulan. Every month kita akan dapat statement, credit card statement. So kita kena check, bukan dapat-dapat tu tengok berapa terus bayar. Tak, kita kena check betul tak betul kita buat that transaction. Sebab kadang-kadang inilah mungkin ada fraud lah. Okay, ada orang yang misuse, so tiba-tiba ada transaction kat situ. So kalau ada berlaku begitu, kena buat apa? You have to report to bank lah. Okay, bank akan siasat untuk transaction yang awak tak buat. Okay, mungkin ada salah tu report dan sebagainya. Okay, so bila dapat transaction, dapat statement, check semula. Okay, alright. Selesai untuk the first learning standard for today. Okay, sekarang ni kita nak tengok the next learning standard, impact. Okay, impact of minimum and late payment of credit card usage. Okay, impact, kesan dia. Okay, alright, sebelum tu apa yang awak kena tahu untuk minimum payment. Okay, ni kena tulis sebagai notes awak, berapa minimum payment untuk credit card? Siapa tahu? Siapa yang dah baca? Siapa yang dah baca untuk minimum payment of credit card? Ada tak yang dah baca? Tak ada? Senyap je. Ada?
Awak tengok dah ayah awak punya ataupun mak awak punya credit card statement ada tak? Okey, cikgu tengok dekat bahagian ni. Okey, Girtini kata RM10, salah. Itu bukan minimum payment. Okey. Bodoh. 5%. 5%. Ya, 5%. Okay, minimum payment is 5%. Or, dia ada perkataan or. Or berapa? RM50. Yes, or RM50. Yang mana yang lebih tinggi lah. For example, kalau kita kira outstanding balance, katakan 1,000, 5% dapat 50, betul. Tapi kalau kata outstanding balance is 800, 5% of 800 berapa? Cuba kira, 5% of 800. 40. 40. Kan? 40. So, adakah kena bayar 40 minimum payment? Yes. Katakan salah, ini salah. Outstanding balance kalau 800, 5% is 40, tapi minimum payment is either one ni lah. Okay, which one is higher? Kalau kita dapat 40, 5% tu dapat 40, so berapa amount minimum payment is RM50. Okay, ini untuk minimum payment. Okay, minimum payment untuk credit cards 5% of 50. Okay. Alright. And then satu lagi late payment. Berapa persen ataupun berapa nilai untuk berapa value untuk late payment. Tadi actually Girtini sebut itu adalah untuk late payment charge. Okay. Late payment charge is 1% or RM10. Which one is higher lah? Kalau kita kira 1% tak cukup RM10. Okay, for example, saya cuba dapat RM8. Actually, late payment kena at least RM10 will be charged. Okay, so ni kita akan tengok apa impact dia. Alright. Okay, sebelum tu, kita akan tengok dulu contoh. Ni actually cikgu dah tunjuk dah pun. Contoh dalam previous class. Contoh statement. Okay, apa yang ada dalam statement. Okay, ni nanti cikgu akan share dekat awak slide yang cikgu sedia ni, cikgu akan share kat awak untuk awak tengok semula. Okay, apa yang ada dalam statement, this one is the statement date. Kemudian ada payment due date. Okay, kemudian apa lagi yang ada, dekat sini akan ada nombor credit cards. Yang ni yang tak boleh disclose. Okay, tak boleh tunjuk ke orang. Okay, and then this one is the credit limit. Berapa sampai nilai berapa yang kita boleh guna by using that credit cards. Dan yang ini untuk interest rate. Interest rate per annum. Okay, interest rate ni dia berbeza. Setiap bank offer interest rate yang berbeza. Okay, macam mana dia akan state dalam dia punya statement. Okay, berapa persen untuk interest. Okay, kat sini dia tulis perkataan profit rate. Okay, awak dalam terms yang awak guna untuk awak punya syllabus is interest rate. Okay. Selain daripada tu dalam statement ada apa lagi? Dalam statement ada this one current balance ataupun outstanding balance. Okay, outstanding balance. Okay. Alright. Dan dia ada kat sini. Alright, minimum payment. Okay, cuba awak kira betul tak? Tadi kita kata minimum payment is 5%. Cuba tekan kalkulator. Sekejap cikgu nak keluarkan kalkulator cikgu sekejap. Sambil tu awak kira, betul tak? Awak dapat. Sekejap Okay, cuba awak kira tengok. Tak nampak Sekejap. Okay. Current balance ataupun outstanding balance 2,397.74. Berapa minimum payment? Berapa persen? 5%. So, darab dengan 5%. Okay, so dapat kat sini value.
Ya, 119.88. Kat situ dia bagi 88 cents. Okay. Itu contoh untuk kira minimum payment. Let's say kalau katakan awak kira, yang ni yang cikgu kata tadi, kalau awak kira awak dapat less than RM50, kat sini dia akan appear RM50. Okay. Alright, next. Selain daripada tu, dekat sini dia akan adalah berapa kod-kod lah, the previous month, ada lagi bayaran yang tertunggak, overdue amount akan tulis kat situ dan dia akan total berapa total you supposed to pay. Okay, alright. Okay, lagi ada apa lagi dalam statement? Ini contoh, actually awak dah tengok in previous class awak dah tengok, akan ada kat sini the previous balance. Di sini kalau ada lagi transaction yang dia buat for that month akan adalah dia akan tambah kat sini. Okay, apa nilai yang dia buat transaction. Okay, kemudian dia akan tolakkan dengan payment yang awak buat. Ini contoh kat sini cikgu buat payment 500. Cikgu akan bayar lebih daripada minimum payment. Okay, untuk kurangkan interest. Okay, then baru bank akan kira berapa interest. Okay, yang ni profit charge ni is interest. Okay, interest. Dia akan kira based on berapa rate yang dia bagilah. Macam contoh kat sini is 13.5%. Okay, tapi dia akan kira on daily basis. Okay, dia tak kira ikut bulan, tapi dia akan kira based on daily basis. Maksudnya 13.5 ni dia perlu divide by 365 and then dia perlu darabkan dengan berapa days, how many days, baru dia dapat this figure. Okay, alright. Dan last kali dia akan ada kat sini bawah ni the total amount yang masih belum kita pay, yang kita belum bayar lagi. Okay, ini yang ada lagi dalam statement, dia akan explain. Okay, jangan risau walaupun tak tahu tentang credit card, tapi dalam statement tu masih lagi dia bagi additional information lah. Okay, dekat sini dia akan explain apa dia annual fee. Okay, annual fee dia berapa, kemudian dia akan tulis kat sini interest rate berapa. Ni yang cikgu kata interest rate dia berbeza, awak tengok ada 13.5, ada 13.0, ada 17 dan paling tinggi 18%. Okay, yang ada dalam buku awak dia tulis kat situ interest rate is between 15% to 18%. Okay, normally yang ini adalah yang digunakanlah oleh bank. Okay, 15% to 18%. Awak boleh tengok dalam buku Okay. Lagi ada apa dalam statement? Kat sini ada cash withdrawal service fee. Yang ni yang cikgu sebut tadi, cash advance interest. Okay, interest dia akan adalah kat sini dia akan state berapa interest untuk bila kita keluarkan cash by using credit cards. Okay, dia punya interest pun agak tinggi. Okay, 18%. Alright, di sini dia ada cerita tentang minimum payment. Minimum payment, okay, ambil yang bahasa Inggeris lah. Okay, minimum payment 5% from the total outstanding balance. Boleh nampak tak? Okay, 5% from outstanding balance. Okay, maksudnya kalau nanti awak nak kira berapa dia punya minimum payment is 5% based on 5% of outstanding balance. Ataupun RM50 whichever is higher. Okay, yang cikgu dah explain tadi Okay, lagi apa ada dalam statement is late payment charge. Late payment charge tadi kita dah discuss, late payment charge is 1%. Okay, 1% on the outstanding balance. Okay, 1% on the outstanding balance or RM10. Okay, dan ada bank kat sini dia tulis maximum 100. Okay, yang awak perlu tahu sekarang ni is 1% or RM10 untuk late payment charge. Okay, alright. Lagi apa lagi yang ada? This one disebut sebagai grace period.
Apa dia grace period? Dalam buku dia sebut sebagai interest free period. Okay. Apa dia interest free period? Interest free period is bila kita buat transaction, okay, for example buat transaction on 1st May. Kita buat transaction by using credit card on the 1st May. And then sampai 20 days, okay, iaitu 20 May, kalau kita bayar, kita gunakan, katakan kita gunakan 1,000, between that day, okay, dalam tempoh 20 hari itu kita dah buat bayaran, so kita tak akan kena charge. Berapa kita guna 1,000, 1,000 lah kita bayar. But kalau kita tak bayar dalam tempoh interest free period, katakan kita buat pembayaran pada 22 ataupun 23 Mei, 23rd Mei. So 1,000 tu dia akan tambah dengan interest. Okay, maksudnya kita akan bertambah lah kita punya charge untuk buat bayaran payback to bank. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Okay, untuk interest free period is 20 days. Okay, kat sini tulis 20 days from the posting of the date of retail transaction. Okay, tapi awak tengok jugalah kalau dalam soalan dia kata 15 days, follow 15 days. Normally 20 days. Okay, 20 days is the interest free period. Okay. Okay, dan lain-lain lah. Okay, ada kat situ. Nanti cikgu akan share lah. This slide akan cikgu akan share untuk awak go through. Okay. So, kita akan tengok the process. Okay, kita akan tengok the process untuk lebih jelas. Okay. Yang pertama ni. Okay, yang pertama ni. The card holder should pay the statement balance immediately. Bila kita dah buat transaction, cubalah untuk bayar secepat mungkin. Untuk apa? Okay, so that no financial charge will be incurred. Cikgu dah explain tadi kan, bila kita buat dalam tempoh 20 days tu, tak ada charge akan dikenakan. Alright, next. However, okay, kalau kata kita tak dapat nak bayar, okay, sekejap Okay, bank will provide flexibility by allowing users to pay in a given period. Yang tadi cikgu sebut interest free period. Okay, ataupun grace period. Okay, tempoh yang mana tak akan dikenakan interest. Okay, bank provide the flexibility, dia bagi interest free period 20 days from the statement date ataupun 20 days from the transaction date. Okay, transaction dates. Okay, so kalau dari tempoh transaction date tu kita dalam tempoh 20 hari kita buat bayaran, no interest will be incurred. Okay, to enjoy interest free privilege, the card holder must full balance of the credit cards. Okay, kena bayar total balance of credit cards ataupun make a minimum payment dalam tempoh interest free period tu lah untuk enjoy the interest free privilege. Okay. Okay, yang ini kita dah discuss minimum payment, about the minimum payment. Minimum payment usually 5% of the total balance ataupun outstanding balance, or minimum RM50. Okay, senang saja awak nak ingat. Awak ingat 5%, awak ingat RM50 untuk minimum payment. Okay, next. If there is still a balance of the latest amount upon expiry of the interest free period, maksudnya selepas daripada interest free period, kalau tak buat lagi bayaran ataupun masih ada lagi outstanding balance, the finance charge will be imposed. Okay, berapa finance charge tu? It is between 15 to 18%. Okay, ni soalan akan bagi, tapi kalau soalan tak bagi, awak ambil berapa persen? Awak ambil 18%. Ni kena ingat ni, cikgu cakap ni awak kena ingat sebab nanti awak akan buat latihan. Kalau dalam soalan tu tak ada bagi interest rate, berapa interest rate yang awak perlu ambil?
awak perlu ambil 18%. Kalau soalan not mention berapa dia punya interest rate. Okay. Okay, interest rate ni untuk kira interest, berapa jumlah interest lah, amount yang akan bertambah tu. Okay. Dan last kali, if no payment is made within the interest free period, late payment charge, akan ada late payment charge will be imposed. Berapa late payment charge? Late payment charge, okay, awak perlu ingat 1% or RM10. Senang saja nak ingat ya. Untuk minimum payment 5% ataupun RM50. Untuk late payment 1% or RM10. Okay. Alright, kita akan tengok example. Okay, awak boleh refer dalam textbook page 76. Okay, refer dalam page 76. Kita buat, cuba baca sama-sama. Encik Ahmad received his credit card statement for January from Bank Sentosa. The statement shows that Encik Ahmad has current amounts outstanding balance of 5,200. This one, 5,200 is the outstanding balance. Okay. It is assumed that Encik Ahmad did not use his credit card in February. Okay. Maksudnya tak ada, macam contoh yang statement yang cikgu tunjuk tadi lah. Okay, ada outstanding balance dan tak ada transaction for that month. Okay, dia tak ada buat penambahan transaction pada bulan Februari itu. Okay, so now what is the minimum payment to be paid? Macam mana nak kira? Berapa persen untuk minimum payment? Cuba respon. Nak tulis dekat ruangan chat pun boleh, nak bercakap pun boleh. Ya, Sanjay, 5%. 5% or RM50. So awak kena tengok sama ada ambil yang 5% or RM50. So kena kira So untuk kira minimum payment, okay, awak kira, awak tulis working mesti tulis working 5% times outstanding balance. The outstanding balance is 5,200. Okay, so berapa? Cuba calculate. Berapa? Dapat tak? 260. 260. Sekejap cikgu nak tunjuk aku. Okay, kita akan kira 5% times 5,200. Okay, it is RM260. Ya, so dah dapat berapa value untuk minimum payment. Adakah ini jawapannya? Belum lagi. Awak kena compare. Sometimes awak memang dapat more than RM50. Okay, awak kena compare yang adakah dia more or less than RM50. So kena buat justification dekat sini lah. So therefore, okay, awak tulislah minimum payment is RM260 because it is more than RM50. Okay, itu adalah jawapan dia untuk minimum payment to be paid. Okay, next kita akan tengok question B. If he only makes minimum payment, okay, dia cuma buat minimum payment. Sekejap. Dia cuma buat minimum payment for January. Berapa minimum payment untuk yang dia perlu buat tadi? Yang awak dah kira? RM260. Ya, 260 minimum payment. Dia cuma buat minimum payment sahaja. Okay. Kemudian baca bagi faham. Bagi faham. Ayat ni bagi faham. If he only makes a minimum payment for January and the statement date is 15 days from the expiry of the interest free period. Yang ini kena tahu. Okay, kenapa dia bagi 15 days from the expiry period, interest free period? Maksudnya macam ni ya. Cikgu lukis. Okay. Sekarang ni, yang ni interest free period. Okay, interest
free period. Cikgu tulis IFP je lah. Okay, ini tempoh untuk yang 20 days tu. Okay, interest free period. Kemudian, okay, ini adalah statement date. Statement date. Okay, statement dates untuk February. Maksudnya at the end of the February, at the end of the month, akan dapat statement kan. So ini adalah 15 days. Okay, 15 days. So 15 days ini dia akan kena interest. Okay, dia akan kena interest 15 days. Kan tadi cikgu dah sebut interest untuk credit card is calculated based on daily basis. Okay, so macam mana nak kira ni? Okay, macam mana nak kira? Kena kira dulu outstanding balance. New outstanding balance. Kenapa kena tahu new outstanding balance? Sebab dia dah buat minimum payment. Okay, mula-mula dia ada overdue amount 5,200. You minus, dia dah bayar minimum payment 260. So new outstanding balance berapa? Kira 940. minus 260 RM 4,940. Okay, this one is the new outstanding balance. Okay, next apa yang awak perlu kira? Awak perlu kira interest. Okay, interest. Kat sini ada bagi dia ada bagi percentage of interest? Tak ada. Jadi berapa persen kita kena ambil? 18. 18%. Okay, ambil 18%. Okay, and then multiplied by RM 4,000. Sorry, sebelum tu. Okay, cikgu lupa nak bagi tahu. Okay, 18% itu adalah untuk per annum. 18% is for per annum. Jadi kat sini kena divide by 365 because dia akan kira based on daily basis. Okay, divide by 365 multiplied by ini 15 days. Okay, sebab dia dah lepas. Okay, ini tarikh yang dekat sini untuk habis interest free period. So, untuk the next statement date ada lagi 15 hari. So, that 15 hari dia akan kena interest. So, 15 days. Okay, cikgu tulis kat sini days supaya awak tahu apa dia days, apa benda 15 ni. Okay, and then multiplied by the new outstanding balance 4940. Kalau awak tengok cara cikgu calculate agak berbeza dengan textbook sebab dalam textbook ada yang silap sikit jadi awak kena refer betul-betul apa yang cikgu explain ni. Alright, so cuba kira 18%, so 0.18 over 365 multiplied by 15 days multiplied by 4940. So answer bagi dalam 2 decimal places. Okay, this one is RM 36 ringgit and 54 sen. This one untuk interest. Okay, tapi belum habis lagi calculation. Okay, belum habis lagi calculation kat sini because awak perlu kira what is the balance shown in the February statement, new balance. Okay, new balance ataupun balance on February statement. Awak kira berapa balance on February statement? The outstanding balance plus dengan interest. Okay, so awak calculate lah RM 4,940. You plus dengan interest 36 ringgit and 54 sen. So berapa total, the new total? Dah kira belum? Dapat berapa new balance on the February statement? RM? Okay, awak tulis kat ruangan chat. 4,976.54 sen. Okay, ini adalah
outstanding balance untuk February statement. Okay, so kena tahu macam mana nak kira. Jangan lupa ini untuk kira interest mesti based on daily basis. 18% divide by 365, kemudian darab berapa hari yang lebih daripada interest free period. Okay. The last question, okay, if he miss his payment, okay, miss his payment for January, maksudnya dia tak buat pun bayaran, dia tak buat the minimum payment. What is the balance shown in the February statement? Kat sini awak kena ingat, okay, cikgu bagi formula. Dalam new statement akan ada outstanding balance plus dengan interest plus dengan late payment charge. Ingat OBIL. Okay, ingat OBIL. Okay, untuk kira yang ada late payment charge ni. Okay. So outstanding balance tadi RM 5,200. Okay, kemudian dia ada interest berapa persen interest? Interest berapa persen? Plus? 18. 18. Saja cikgu nak ulang-ulang supaya awak boleh ingat. 18 divide by 365 and then darab dengan berapa hari? 15 days. Okay, 15 days. And then darabkan dengan 5,200. Okay, calculate dapat berapa? Dapat berapa ni? 38.446. Sekejap 18 over 365 times 15 times 500, 5,200. 38 and 47. Okay, 47 sen. Okay, ini untuk interest. Awak kena hati-hati ya, sebab apa yang cikgu nak tunjuk ni tak sama dalam textbook ya. Okay, ini untuk interest. Kemudian awak perlu kira late payment charge. Okay, late payment charge, kena ingat late payment charge is based on outstanding balance. Okay, dalam textbook tu ada buat silap sikit. Okay, late payment charge berapa persen? 1%. 1% ni jangan pula awak pi bahagi dengan 365. Okay, yang kena bahagi dengan 365 hanya untuk the interest charge, finance charge. Okay, so 1% you times dengan RM 5,200. Ini yang cikgu terbeza tu. Okay, so late payment charge berapa? 52. Ya, 52. Okay, so new outstanding balance, the new outstanding balance awak total sajalah yang total ni. OBIL ni. Okay, OBIL tu tambah. So, RM 5,200 you plus dengan interest ataupun finance charge RM 38 ringgit 47 and then you plus dengan RM late payment charge 52. Okay, so the new outstanding balance yang akan appear dalam statement February statement berapa? Berapa? 529. Ya, RM 5,290 and 47 sen. Okay, yang ni kena beware lah. Yang ni yang awak perlu take note. Okay. Sebab kalau kita faham semula apa yang ada state tentang late payment charge is based on the outstanding balance. Tu yang ada kesilapan sikit dalam textbook. The textbook dia tambah kan, dia akan tambah kemudian baru dia kira 1%. Okay, itu salah lah. Okay, 1% is based on the outstanding balance 5,200. Okay, alright. Ada soalan setakat ni? Ada soalan? Hari ni terlebih dah daripada 40 minit sebab memang cikgu perlu explain in details about the credit cards supaya awak faham macam mana nak kira. Okay? Alright. Next.
Okay. Ini exercise untuk hari ni. Satu soalan ni sahaja. Okay, awak habis buat PDPR ni, kelas dengan cikgu habis 2.30 kan? 2.30 baru habis. Okay, jadi cikgu bagi satu soalan sahaja dan cikgu nak awak buat notes lah. Cikgu akan share dengan awak slide yang ni. Awak buatlah notes cara awak sendiri. Pastikan dalam notes tu ada advantage and disadvantage, kemudian impact of minimum payment and late payment charge. Okay. Okay, latihan awak perlu buat. Awak dah beli, semua dah beli modul? Semua dah ada ke modul? Ada yang masih belum beli lagi tak? Cikgu nak tahu, ada tak yang belum beli modul dekat koperasi? Semua awak ada ke? Kalau tak jawab maksudnya tak ada yang tak beli. Okay, sudah beli. Okay, siapa yang tak beli lagi tolong personal message cikgu, nanti cikgu akan arrange lah macam mana untuk awak dapatkan modul tu. Okay, alright. Untuk soalan ni is actually hot question. Okay, awak kena, ini bukan direct question awak nampak macam senang, soalan ni nampak macam senang tapi awak kena fikir. Tengok balik apa yang cikgu dah explain tadi. Okay, satu soalan ini sahaja yang awak perlu buat Okay, dalam page 30 dia bagi credit card statement berapa, and then ada awak perlu kira minimum payment and interest charge in 3 months. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan? Ada siapa-siapa yang nak tanya? Yang tak jelas, ada yang tak jelas? Kalau tak ada, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa isi kehadiran. Sekali lagi cikgu share link untuk kehadiran. Pastikan awak isi kehadiran. Okay, so kita akan jumpa lagi. Baru nak tanya. Total amount payable tu sama ke dengan OB cikgu? Total amount payable, yes, outstanding balance. Yeah, betul Afika. Total amount payable is outstanding balance. OB tu cikgu tulis singkatan okay, supaya mudah nak tulis. OB is outstanding balance. Okay, ada lagi soalan selain pada Afika? Kalau tak ada, kita akan jumpa lagi untuk next class. Next week lah kita akan jumpa lagi. Kita akan tengok pula untuk loan, okay, bank loan. Okay, jadi cikgu awak sebelum kelas awak dah bersedia. Okay, awak dah baca siap-siap supaya awak tak ada masalah untuk faham semasa cikgu explain. Okay, so see you next class. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, bye. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Sanjay salah tulis ke? Isantiran, ya sama-sama. John, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama.